masalah yang memang real dan pernah dihadapi waktu dulu. Aku rasa Finas sendiri acknowledge, yang memang aware, yang memang dulu memang ada pemberian geran tetapi filem dia tu tak siap pun. Tetapi sekarang dia dah lebih ketat untuk siapa nak dapatkan geran filem daripada Finas ni. Sangat ketat, proses dia sangat rumit kerana dia tak nak ada ketirisan yang berlaku. Satu isu yang sekarang ni adalah apabila proses itu rumit, dia sebenarnya makin susah lah orang nak apply geran tu. Tapi aku rasa Finas is very supportive dan very open for nasihat atau communication. Kalau kita tak tahu apa, kita boleh call Finas saja. Aku rasa macam kalau kita tengok bank, dia akan bagi loan kepada orang yang ada track record, yang ada merit dalam financial dia. Maksudnya dia dah proof yang dia boleh bayar balik loan tu. Aku rasa grants should work like that supaya terjadi lagi macam dulu, yang macam bila diberi grant tak siap filem. Tapi at the same time aku faham, maksudnya kalau orang yang tak ada track record, macam mana dia nak dapat peluang, which aku rasa Finas is aware benda tu. That's why sekarang diwujudkan first time filmmaker. First time filmmaker, okay, orang yang dah buat filem macam aku tak boleh apply. Orang yang baru saja boleh apply dengan bimbingan syarikat yang ada track record. So aku rasa that is maksudnya smart plan lah daripada Finas. Aku rasa sangat bagus untuk kita ada that balance, yang dah pernah buat bimbing yang baru. Dua-dua dapat benefit daripada insentif yang Finas berikan ni. Of course, macam orang baru pun, aku rasa dia tak boleh macam daripada kosong, tak ada apa, saya pernah shoot video 10 saat TikTok, tak boleh lah kan. Dia mesti at least ada 2 short film kan, dan dia berlatar belakang pelajaran filem. Aku rasa at least that would be a safer bet lah. Tahu aku beberapa company yang maksudnya waktu tu ambil geran tapi dia tak siap, syarikat-syarikat tu end up dia bungkus, dia just declare bankruptcy kan. That's why sekarang ni dia buat proses yang sangat, yang aku rasa bagus, sebab supaya susah untuk ketirisan berlaku, supaya geran yang diberikan itu ada sense of responsibility lah, kenapa, siapa dan apa track record. Ada idea yang mengatakan kita tak perlu geran ni, which aku sebenarnya aku rasa satu idea yang bagus. Sebab kalau kita tengok banyak negara, contoh di negara Indonesia, yang tidak memerlukan geran daripada kerajaan tapi mereka masih boleh buat filem yang bagus-bagus. Of course sebab population diorang lagi banyak daripada Malaysia. Tapi di Malaysia aku nampak selain daripada geran, kita ada satu lagi alternatif yang belum pernah dicubalah oleh kerajaan, which is ia dinamakan tax exemption. Contohnya sebuah syarikat yang besar, contohnya syarikat Berhad, kalau dia nak dapatkan tax exemption, dia boleh invest dalam filem ataupun any kind of arts lah. Maybe mungkin with a cap of berapa juta ringgit, dan kalau diorang buat, diorang invest, diorang akan dikecualikan cukai. Aku rasa kalau benda tu berlaku, boleh jadi sangat interesting times untuk industri filem Malaysia. Tapi belum pernah dicuba, belum pernah di-explore. Aku pun tak tahu how it would turn out. Tetapi bagi aku, kalau benda itu berlaku dalam masa 5 tahun saja, filem Malaysia boleh jadi macam industri filem Korea. Sebab di Malaysia kita mempunyai kepakaran, kita mempunyai manpower yang sebenarnya dah sama level macam Korea. Cuma kita tidak cukup pelaburan untuk buat filem Malaysia ni, tidak mencukupi. So mungkin dengan syarikat-syarikat yang invest dalam filem dan dapat tax exemption daripada kerajaan, benda ini boleh buat satu renaissance dalam industri filem Malaysia. Mungkin, kemungkinan besar. Aku rasa dah ada macam perbincangan dah sebelum ni, dah 4-5 tahun aku rasa dah ada perbincangan pasal tax exemption ni. Cuma dia bukan mudah. Dia sebenarnya memerlukan 2/3 parlimen untuk agree untuk undang-undang baru ni lah. So that's why it's very hard.